yang terakhir kan? Iya. Alright, oke, all the best. Selamat pagi kepada Cigo dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya dan Shera akan membentangkan topik 5.2 yaitu Pyramid Activity Physical. Next. Oke, seperti yang kamu nampak dalam slide, ini adalah Pyramid Activity Physical dan Pyramid Activity Physical dijadikan sebagai panduan yang mudah untuk membantu kita menjadi lebih aktif secara fisikal setiap hari. Activity physical bermaksud pergerakan badan yang menggunakan tenaga dan jika dilakukan lebih kerap boleh menghasilkan manfaat kesehatan jangka panjang terhadap individu. Pyramid activity physical ini bermula dari aras paling bawah dan berakhir pada aras yang paling atas. Oke, kita tengok aras yang pertama, aras yang paling bawah. Kekerapan aktiviti fisikal harian ini dilakukan pada setiap hari dan aktiviti dilakukan adalah lebih aktif. Contohnya naik tangga, berjalan kaki, dan berkebun. Seterusnya aras yang kedua, kekerapan aktiviti fisikal dalam aras ini adalah 3 hingga 5 kali seminggu. Aktiviti yang dilakukan ialah aerobik dan bersukan. Intensity activity adalah sederhana dan dilakukan dalam tempoh masa 20 hingga 30 menit. Contoh aktiviti fisikal ialah berjalan pantas, berbasikal, dan berenang. Seterusnya aras yang ketiga, Shera. 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 On mic, Shera. Shera punya mic tuh dia belum on kan lagi. Shera. On mic. Hai. Sorry. Oke, Shera. Oke. Aktiviti fisikal harian yang aras ketiga yaitu aktiviti untuk flexibility, kekuatan daya otot, dan kekuatan daya tahan otot. Kekerapannya ialah 2 hingga 3 kali seminggu. Contoh aktiviti untuk fisikal harian aras ketiga ialah tekan tubi, angkat berat, dan regangan. Dan yang terakhir ialah aktiviti fisikal harian yang aras keempat. Kekurangan aktiviti yang tidak aktif seperti menonton televisyen, bermain komputer, dan berebut sepanjang masa atau aktiviti yang tidak mengeluarkan peluh. Aktiviti ini akan menjadikan terasa lesu dan kelayannya seseorang itu akan cepat menjadi stres. Ini aktiviti fisikal aras keempat pada piramid aktiviti fisikal. Seterusnya pemboleh ubah dalam aktiviti fisikal yaitu fit. Fit ini ada 4 pemboleh ubah dia. Yang pertama yaitu frekuensi, yaitu kekerapan menjalankan aktiviti latihan dalam seminggu. Sekurang-kurangnya 3 kali seminggu bergantung kepada keperluan. Contoh, 1 hari boleh buat beberapa sesi latihan. Yang kedua, intensity, tahap kelasakan aktiviti. Latihan menggunakan sistem tenaga aerobik, intensity rendah.
Seterusnya sistem tenaga anaerobik yaitu intensity tinggi. Yang ketiga time yaitu tempo masa latihan. Tempo masa latihan ini terdiri daripada dua yaitu sistem tenaga yaitu aerobik sesi latihan lama dan anaerobik sesi latihan singkat. Yang terakhir type jenis latihan yaitu aerobik. Contoh jenis latihan dia LSD, 5 leg, jarak jauh. Dan seterusnya anaerobik itu bebanan, gitar, keda jarak dekat. Itu sahaja dari kami. Kami ada tunjukkan satu rujukan dari YouTube. Sekian dan terima kasih. Iya, itu saja. Itu aja. Iya. Oke, Ya, siap. cukup.
Okay, terima kasih pada kumpulan yang membentang. Okay, cuba paparkan balik slide tadi tu. Okay. Okay, thank you kepada Jurina dan juga Shera yang membentangkan untuk topik piramid aktiviti fizikal ini. Okay, simple, bagus. Dia merujuk kepada 5.2 piramid aktiviti fizikal yang mana telah menjelaskan tentang aras aktiviti dalam piramid aktiviti fizikal. Okay, Shera dan Jurina. Okay, kita faham Jurina. Mungkin ini adalah pembentangan yang terakhir untuk Jurina sebelum Jurina masuk ke IPG sebab beliau mendapat tawaran PSMP degree in Kadazan Dusun, Jurina? Ya, Cikgu. Okay, tahniahlah Thank you, Cikgu. Jurina. Okay, so walaupun Jurina kalau ikut dia boleh tinggal begitu saja, tapi atas sebab dia faham dengan kita semua dan dia ada tanggungjawab lagi yang belum selesai. So dia ikut kita punya kelas hari ini untuk membuat pembentangan ini. So itu satu yang baguslah, sangat bagus. Alright. Okay. Kemudian untuk aras aktiviti fizikal, ini adalah aras aktiviti fizikal untuk individu apa nih? Itu persoalan dia. Individu biasa. Individu biasa. So, tugasan untuk selepas ini, kamu kena buat aktiviti piramid. Hari ini saya mau tugasan hari ini adalah kamu hanya perlu melakar piramid aktiviti fizikal ini juga tetapi khas untuk atlet. Atlet. Okay, kamu kena cari maklumat. Okay, kamu kena cari maklumat berkaitan dengan piramid aktiviti fizikal untuk atlet. So, benda ini sangat senang lah. Okay, sangat senang. Okay, kamu hanya perlu type kan di Google dan kamu hanya typekan perlu aktiviti fizikal, piramid aktiviti fizikal atlet. Alright? Okay. Memang akan keluar lah. Alright? So, Okay. Ni sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu sampai ke atlet. Ini batal-batal lah. So, sebab kalau keperluan di sini, soalan tidak akan ada keluar. Saya tidak akan minta kamu buat sesuatu yang tidak pernah disoal dalam soalan. So, dia tidak berkaitan. So, piramid ini sudah cukup. Piramid aktiviti fizikal untuk individu biasa ini sudah cukup lah. Okay, sudah cukup. Sebab kalau aktiviti untuk atlet ini dia sangat berbeza lah. Dia tidak ada satu piramid aktiviti fizikal khusus untuk atlet lah. Dan biasanya dia perlu atlet hanya dia punya aktiviti fizikal sangat ketat. Semuanya berintensiti tinggi dan sederhana sahaja. Okay? Alright. So itu yang ada perbezaan adalah piramid makanan. Itu kita sudah sentuh pada semester lepas. Alright. Yang seterusnya adalah yang paling penting sekarang adalah komponen yang seterusnya iaitu FITT, pemboleh ubah. Next. Okay. Ini adalah penjelasan untuk setiap aras. Ini tidak masalah. Okay. Ini tidak ada masalah. Kamu kena betul-betul faham dan ingat aras yang paling rendah. Okey, jangan lagi gerak. Aras yang paling rendah adalah aras aktiviti fizikal. Aras aktiviti fizikal intensity yang mana satu? Yang paling bawah. Siapa boleh ingat tadi? Yang paling bawah. Setiap hari. Untuk setiap hari.
Paling bawah adalah yang kamu buat pada setiap hari lah. Okay. Menyuci, membersihkan rumah dan sebagainya. Untuk 5 hingga 6 kali seminggu, ini adalah kamu bersenam dan bersukan. Okay. 2 hingga 3 kali seminggu adalah aktiviti yang sederhana ataupun yang tinggi lah. Okay, yang tinggi. Dan yang paling atas sekali adalah apa yang paling dikurangkan adalah aktiviti yang bersifat sedentary. Okay, macam menonton TV, kemudian main game, apa semua itu adalah yang paling atas sekali. Yang paling bawah adalah yang paling banyak kita lakukan pada setiap hari. Yang paling tengah, mesti ingat bahawa kalau keluar soalan berkaitan dengan piramid aktiviti fizikal, ingat ada 4 level. Okay, 4 level of activities. Pertama, yang paling banyak iaitu setiap hari. Okay, membersihkan rumah, menyuci kereta, menyuci kain, itu adalah yang aktiviti fizikal setiap hari. Yang kedua adalah, aras yang kedua adalah senaman. Senaman itu dilakukan 5 hingga 6 hari. Okay, 5 hingga 6 hari. Belasalah apa-apa senaman pun. Yang ketiga adalah, aras yang paling ketiga adalah aktiviti yang lebih bersifat intensity sederhana juga dan juga intensity tinggi, yang mana melibatkan lakuan motor. Okey, lakuan motor dan juga kecergasan berasaskan lakuan motor dan juga kecergasan berasaskan kesihatan. Contoh, komposisi badan. Contoh, dia buat Tabata. Tujuannya adalah untuk menurunkan menguruskan berat badan, ataupun dia buat latihan gym, angkat beban. Itu adalah untuk meningkatkan kekuatan otot, daya tahan otot dan sebagainya. Itu adalah untuk aktiviti yang aras kedua. Dan aras yang paling atas sekali adalah yang paling dikurangkan lah, iaitu kurang aktif, menonton TV, bermain game, bermain komputer dan sebagainya, melayari internet. Itu adalah yang paling dikurangkan. Okey. Yang ini adalah paling penting. Part ini adalah topik yang paling 5 star, yang sentiasa disoal dalam peperiksaan. Tidak pernah tidak disoal. Okey, semester ini adalah untuk soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 3 ataupun nombor 4. Okey. Dia juga boleh keluar dalam soalan esei. Topik ini adalah topik yang sangat-sangat penting. Kamu kena bagi tahu dan pandai menggunakan pemboleh ubah ini. Apa yang dimaksudkan dengan pemboleh ubah adalah kuantiti ataupun aktiviti yang boleh diubah sesuai kuantiti lakuan dia. Okey. Jadi untuk dalam aktiviti fizikal ini, apa yang pemboleh ubah yang boleh diubah-ubah adalah frekuensi. Bermaksudnya kekerapan. Contoh, berapa kekerapan senaman yang kamu kena gunakan dalam seminggu? Okey, kalau untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular, berapa kekerapan kamu kena buat senaman yang berasaskan kardiovaskular? Contoh, senam aerobik, berapa kekerapan dia dalam seminggu? So, itu adalah merujuk kepada pemboleh ubah tentang sesuatu aktiviti, berapa kerap yang dilakukan dan jenis aktiviti itu. Itu kamu kena ingat. Application untuk pengetahuan ini. Kemudian intensity. I itu intensity iaitu berapa kadar kerja yang digunakan. 90%, 80%, 70%, 50%. So itu adalah menunjukkan rendah, sederhana tinggi ataupun tinggi, high intensity. So itu adalah kadar kerja yang digunakan berdasarkan peratus. Okey, berdasarkan peratus. Contoh, kalau senam aerobik tadi, macam mana kamu boleh capai 90%? Okey, berdasarkan kadar nadi latihan. Macam kamu sekarang, kadar nadi maksimum kamu adalah 220, tolak dengan umur. Dapatlah kadar nadi maksimum kamu yang lebih kurang 201. Okey, 201. Umur kamu 19 tahun ini. So, kadar nadi maksimum adalah, setiap orang kadar nadi maksimumnya adalah 220. Jadi 220 itu akan ditolak dengan umur semasa kamu sekarang, 19 tahun.
19 tahun maksudnya kadar nadi latihan kamu yang kamu boleh capai 100% adalah 201. Daripada 201 itu, kamu hendak capai 90% of your maximum heart rate. Maksudnya 90% daripada 201 itu berapa? Okey, 90% adalah 180 misalan. 180 itu adalah 90% daripada kamu punya kadar nadi maksimum. So, maksudnya kamu kena exercise sehingga mencapai kadar nadi maksimum 90% itu untuk merujuk kepada intensity latihan itu. Okey, itu akan kita buat amali dia masa kita balik sekolah nanti. Okey. T pula, time adalah tempoh masa latihan. Okey, berapa lama latihan yang kamu hendak lakukan untuk satu-satu aktiviti yang untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular, dia mesti lebih daripada 20 minit ke atas. Okey, 20 minit. Kalau bukan 20 minit atau 15 minit, itu bukan daya tahan kardiovaskular. Alright? So, kamu kena buat satu itu. Okey, type adalah jenis latihan. Jenis latihan ini kena sesuai mengikut apa sasaran. Kalau daya tahan kardiovaskular, dia kena aktiviti apa? Untuk meningkatkan kekuatan otot lengan, tangan, dia kena buat apa? So, jenis latihan itu kena sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Okay, ini adalah yang kamu kena betul-betul faham tentang pembuluh ubah aktiviti fizikal ini. Alright? So, ini adalah latihan untuk besok. Nanti saya akan uploadkan untuk pembuluh ubah ini. Alright? Dan hari Khamis akan sambung kepada pembentangan yang seterusnya, iaitu daya tahan kardiovaskular. Okey, daya tahan kardiovaskular. So, kumpulan yang seterusnya akan menjelaskan tentang daya tahan kardiovaskular. Dan untuk besok, macam biasa, latihan akan saya berikan khusus untuk memahami konteks fit ini. Kamu kena cari, pertama macam biasa, kamu sudah tahu apa itu maksud F, frekuensi kekerapan. Now, apa yang tidak kamu tahu adalah berapa kekerapan untuk meningkatkan satu-satu komponen ini. Okey, satu-satu komponen berasaskan kecergasan, contoh kardiovaskular. Berapa kekerapan yang boleh dilakukan untuk meningkatkan daya tahan kardiovaskular. Okey, dalam seminggu berapa kali perlu dibuat. Alright, itu kamu kena cari maklumat dia besok. So, benda-benda itu akan diisi dalam bentuk jadual. Fill in the blank sahaja. Cari maklumat dan masukkan maklumat itu ke dalam jadual itu. Itu sahaja. Daripada situ kamu akan mengetahui apakah bentuk senaman, apakah komponen kecergasan berasaskan kesihatan yang boleh difokuskan, apa yang latihan yang boleh digunakan dan sebagainya. Okey, berdasarkan FITT. Itu simple saja, satu keping. So, kamu kena cari maklumat. Sebab kalau kamu tidak cari, maksudnya kamu memang tidak akan faham konteks FITT ini. Alright. So, untuk hari ini, kelas GM, okey. Itu sahaja. Sekejap, saya ambil attendance dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Akmal saya. Akmal. Ya. Akmal tiada. Okey. So, anyway, itu saja untuk hari ini. Untuk tugasan besok saya akan bagi petang ini, kalau tidak apa-apa, ataupun malam ini saya akan bagi. So, macam biasa dia tidak akan ada mengambil masa yang panjang, cuma kamu perlu mencari maklumat itu sahaja sebagai pemahaman lanjut, dan dia lebih kepada satu keping saja, macam biasa. Okey, yang penting konteks FITT itu kamu kuasai, sebab ini adalah topik yang sentiasa disoal, tidak pernah miss. Okey, tidak pernah miss untuk setiap semester konteks FITT.